Ini boleh langgung dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua tuan-tuan muslimin muslimat, para pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami memohon maaf terlebih dahulu kerana tadi telah kita buat secara live, akan tetapi ada gangguan teknikal menyebabkan kami terpaksa stop live kita tadi, dan kita sambung lagi hari tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi untuk program siri amalan harian ini, Fahami Bacaan Dalam Solat. Dan insya-Allah hari ini kita sambung lagi berkait dengan solat sunat al-duha yang telah kita bincang pada 2 minggu yang lalu berkait dengan pengenalan ataupun muqaddimah. Hari ini insya-Allah kita sambung mengenai bacaan dan kita cuba untuk memahami maksud-maksud yang kita baca, surah-surah yang kita pilih untuk kita baca dalam surah Duha ini. Dan terlebih dahulu saya nak minta komen daripada tuan-tuan sekalian yang sedang mengikuti secara langsung di page Facebook, di Facebook page Masjid Al-Muqtafi Billah Shah, untuk tinggalkan komen di ruangan komen sama ada kita punya live hari ini clear ataupun tidak, videonya, audionya. Dan dalam masa yang sama juga minta sahabat-sahabat semua untuk share kita punya live hari ini supaya ramai lagi sahabat-sahabat kita yang lain dapat manfaat bersama atas perkongsian ilmu pada hari ini insya-Allah. Walaupun kita masih dalam tempoh PKP, mudah-mudahan perkongsian ilmu secara atas talian ini memberikan fahaman kepada kita dalam masa yang sama, tidak menjadi alasan kepada kita untuk terus belajar walaupun kita terpaksa berada di rumah, bekerja di rumah, ataupun kita disuruh untuk berada di rumah masing-masing. Boleh saya dapatkan komen terlebih dahulu bagaimana tahap kualiti audio dan juga video di tempat kalian, okey ataupun tidak, video clear ataupun tidak.
Okey, kita bertemu kembali insya-Allah untuk hari ini tuan-tuan sekalian, para pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berbicara mengenai solat sunat duha yang telah kita bincang pada minggu-minggu yang lepas. Baru mukadimah perkenalan berkait dengan bilangan rakaat, berkait dengan kelebihan-kelebihan yang kita akan dapat bila mana kita melaksanakan solat sunat duha. Telah pun kita mengetahui rakaat, bilangan rakaat yang lebih afdal itulah sebanyak 8 rakaat, maksimumnya 12 rakaat, paling kurang minimumnya ialah 2 rakaat. Dan insya-Allah hari ini tuan-tuan sekalian, kita cuba untuk memahami ataupun kita nak mengetahui terlebih dahulu apakah surah yang dibacakan ketika mana kita solat sunat duha ini. Secara satu persatu saya tidak akan pergi satu persatu seperti mana kita bincang dalam fahami bacaan dalam solat fardu. Kita mulakan dengan takbiratul ihram, kita teruskan lagi dengan bacaan al-Fatihah, bacaan rukuk. Semua itu telah kita bincang dan kita telah sebut sebelum ini. Hanya yang ingin saya sampaikan kepada tuan-tuan para pendengar sekalian, untuk solat sunat duha ini ataupun solat sunat yang akan datang yang lain, kita hanya fokus mengenai surah bacaan. Kita cuba untuk memahami surah tersebut, dan kita nak juga mengamalkan doa-doa yang penting ataupun yang telah disampaikan kepada kita berkait dengan solat-solat tertentu ini, insya-Allah, mudah-mudahan. Saya tidak akan pergi bermulanya daripada takbiratul ihram, kita ulang balik seperti mana solat-solat fardu sebelum ini, tidak. Kita hanya fokus, cumanya tuan-tuan kena tengok balik ataupun kita ulang kaji balik video-video sebelum ini yang berkait dengan bacaan-bacaan dalam solat fardu seperti takbiratul ihram, apa maknanya, bacaan dalam al-Fatihah, apa maknanya, rukuk, apa maknanya, bacaan doa ataupun tasbih ketika mana kita sujud, apa bacaannya, apa maknanya, duduk antara dua sujud, sehinggalah kita memberi salam. Tuan-tuan boleh tengok balik dalam pertemuan kita sebelum ini untuk kita faham satu persatu bacaan tersebut. Baik, untuk solat sunat duha ini tuan-tuan sekalian, para pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia dilakukan paling kurang 2 rakaat. Yang mana kita dah sebut sebelum ini, maksimumnya 12 rakaat, paling afdal 8 rakaat. Dua keadaan ini, 8 dengan 12 ini, kedua-duanya ada dalil yang didatangkan oleh Nabi SAW. Ada hadis untuk kita beramal, yang mana Nabi laksanakan walaupun dengan 8 rakaat secara 2 rakaat, 2 rakaat. Nabi tidak melakukan 8 rakaat sekaligus dengan satu salam, tapi Nabi melakukan 2 rakaat dengan satu salam, sehinggalah cukup 8 rakaat paling afdal, dan maksimumnya adalah 12 rakaat. Dan kita juga mengetahui waktu mana kita boleh melakukan solat sunat duha, sehingga mana telah kita jelaskan pada pertemuan kita 2 minggu yang lalu. Tuan-tuan boleh tengok balik video yang lepas berkait dengan pengenalan solat sunat duha. Untuk hari ini tuan-tuan sekalian, kita cuba untuk mengetahui terlebih dahulu apakah surah yang digalakkan kepada kita untuk membaca ketika mana kita melaksanakan solat sunat duha ini. Baik, tuan-tuan sekalian, mengenai surah pilihan ataupun surah apa yang perlu kita baca dalam solat-solat sunat, sebenarnya tidak ada nas ataupun dalil yang mengatakan kalau nak solat duha mesti baca surah ini, kalau nak solat taubat mesti baca surah ini, kalau nak solat hajat mesti baca surah ini. Kerana zaman Nabi SAW tidaklah dispesifikkan solat-solat tersebut. Maknanya kalau kata solat 2 rakaat itu dipanggil solat mutlak, dan tidaklah disebut mesti membaca surah-surah demikian. Maknanya di sini kalau tuan-tuan ada menghafal surah-surah pilihan, boleh nak beramal dengan surah tersebut dalam solat sunat duha kita ini. Tetapi dianjurkan, digalakkan kepada kita untuk solat sunat duha ini dilaksanakan 2 rakaat. Rakaat pertama disuruh kepada kita untuk membaca surah Asy-Syams, yakni surah Wasyamsi Wadduhaha pada rakaat yang pertama. Dan pada rakaat yang kedua disuruh kepada kita untuk membaca surah Ad-Duha, yakni surah Wadduha Wal-Laili Idza Saja, sehinggalah ke akhirnya. Jadi 2 surah ini adalah surah yang digalakkan untuk kita membaca, dan bukan menjadi kewajipan mesti membaca surah ini ketika mana kita mendirikan solat sunat duha. Kerana kalau kata mesti membaca, ramai orang tak boleh nak buat, sebab bukannya orang
ingat ataupun hafal surah ini. Ya, surah ini tak panjang. Surah ini kalau surah Asy-Syams hanya 15 ayat sahaja. Tapi bukan semua orang menghafal, bukan semua orang ingat. Digalakkan, dituntut untuk kita membaca surah ini. Yang pertama surah Asy-Syams pada rakaat pertama, dan rakaat yang kedua surah Ad-Duha. Kerana Allah bersumpah dengan waktu-waktu ini yang sesuai kita laksanakan pada waktu tersebut. Contoh, kita membaca surah Wad-Duha, surah Ad-Duha, kita membaca Wad-Duha, Allah bersumpah dengan waktu duha, yakni waktu yang matahari naik. Okey, waktu yang matahari naik itu adalah disebut waktu duha. Maka sesuai untuk kita membaca surah Ad-Duha ketika mana kita melaksanakan solat sunat duha. Ala kulli hal, kalau tuan-tuan hanya ingat qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallah, tidak menjadi masalah untuk membaca surah tersebut. Kerana bacaan surah ini adalah sunat. Kalau tak baca pun tak apa lagi, tuan-tuan. Tak baca pun tak apa, tapi untuk mengambil pahala yang lebih dalam solat sunat kita ini, kita bacalah hanya sekadar yang kita mampu. Tuan-tuan hanya ingat qul ya ayyuhal kafirun, hanya ingat qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, tak apa, baca, tak ada masalah. Tapi disuruh kepada kita ini untuk membaca surah Asy-Syams, kerana di situ juga ada waktu matahari, disebut matahari demi matahari, wasyamsi wadhuhaha, dan ada juga waktu duha di situ. Kita mengambil daripada surah tersebut kerana ada Allah bersumpah dengan waktu-waktu pada waktu duha. Dan ingat, saya sebut sekali lagi, tidak ada nas ataupun dalil yang khusus mesti membaca surah ini, tidak. Tidak ada, cumanya kita mengambil dari sudut waktu tersebut untuk kita membaca surah-surah ini. Begitu juga dalam solat sunat tasbih kita ataupun solat sunat yang lain. Apa sahaja surah yang tuan-tuan nak baca, boleh, tak ada masalah. Tapi bila mana kita mendirikan solat sunat tasbih ataupun kita mendirikan solat sunat yang banyak kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita pilihlah ayat-ayat dalam Al-Quran yang banyak memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Umpamanya dalam surah Al-A'la adanya ayat yang pertama sekali kita membaca Sabbihisma rabbikal a'la, kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Paling pendek pun kita membaca surah Idza jaa nasrullahi wal fath, surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih, adanya kalimah tasbih di situ. Terpulang kepada tuan-tuan sekalian untuk membaca mana-mana surah dalam solat-solat sunat kita. Tapi untuk solat sunat duha kita memilih surah Asy-Syams, yakni wasyamsi wadhuhaha ila akhir ayat, ila akhir surah, dan rakaat yang kedua kita membaca surah Ad-Duha, wadduha wal laili idza saja. Baik. Kita cuba tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian untuk memahami terlebih dahulu surah Wad-Duha, surah Asy-Syams, wasyamsi wadhuhaha. Dan sebelum itu, sebelum saya terlupa, kita mulakan terlebih dahulu dengan niat. Niat solat sunat duha ini tak susah, tuan-tuan. Hanya dengan niat sahaja, aku solat sunat duha 2 rakaat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun tak sebut 2 rakaat pun tak apa, aku solat sunat duha kerana Allah. Tak sebut kerana Allah pun tak apa, aku solat sunat duha. Cukup memadai dengan niat kita. Aku solat sunat duha, cukup. Ketika mana kita mengangkat takbiratul ihram, kita menyebut Allahu Akbar, lafaz Allahu Akbar, dengan niat kita, aku solat sunat duha, cukup. Allahu Akbar. Allah itu angkat, Allah, angkat ini pun sunat. Yang penting adalah takbiratul ihram dengan lafaz Allahu Akbar. Dalam masa yang sama, aku solat sunat duha, selesai. Dah dikira niat kita untuk melaksanakan solat sunat duha. Ingat, niat yang paling mudah sekali, aku solat sunat duha. 4 perkataan saja, tuan-tuan. Aku solat sunat duha, cukup. Tak perlu untuk, dia memang sunat untuk kita baca sampai habis 2 rakaat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau sehingga mengganggu takbir kita, sehingga jadi panjang yang amat sangat, sehingga huruf ra di belakang kita membaca lebih getarang, sehingga huruf ba kita membaca lebih, soalan menambahkan alif, menyebabkan rosaknya takbiratul ihram kita. Kerana nak beri sempurna niat ni, saja aku solat sunat duha 2 rakaat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, panjang tu, tuan-tuan, boleh menyebabkan terganggunya dalam takbir ihram kita. Ada juga orang membaca Allahu Akbar, sebab nak penuh niat dia tu. Tak perlu. Niat hanya memadai, aku solat sunat duha, cukup. Allahu Akbar, aku solat sunat duha, selesai. Okey.
Kemudian kita membaca doa iftitah yang telah kita sebut sebelum ini. Kemudian kita membaca surah Al-Fatihah yang telah kita sebut sebelum ini. Tuan-tuan untuk memahami doa iftitah, tuan-tuan untuk memahami bacaan Al-Fatihah, boleh tengok kembali video-video kita yang lalu, pengajian kita yang lepas, untuk kita faham satu persatu apa maknanya, apa yang Allah nak berbicara pada kita, apa sebenarnya yang merangkumi dalam surah Al-Fatihah ini, apa sebenarnya yang kita telah minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berdoa kepada Allah, apa sebenarnya hakikat kehidupan kita ini, kita meyakini Allah Tuhan kita, tempat untuk kita bergantung, telah kita jelaskan sebelum ini. Dan selepas kita membaca surah Al-Fatihah, kita membaca surah Asy-Syams. Dituntut kepada kita untuk membaca surah Asy-Syams, yakni surah yang ke-91, juzuk 30, surah yang ke-91, hanya mengandungi 15 ayat sahaja. 15 ayat. Surah Asy-Syams, yakni masuk Asy-Syam itu namanya, maksudnya adalah matahari. Orang nama Syamsuddin, matahari agama disebut. Syamsun adalah matahari. Okey, yang bermaksud matahari, Asy-Syams. Surah yang ke-91 mengandungi 15 ayat. Baik, kita lihat tuan-tuan sekalian. Dalam surah ini, Allah mulakan dengan sumpah. Okey, Allah mulakan dengan sumpah. Setelah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wasyamsi waduhaha. Adanya huruf waw di situ yang bermaksud sumpah. Huruf waw dalam bahasa Arab ada beberapa maksud tuan-tuan sekalian. Ada waw yang bermaksud fawasil, yakni faisal, wawul faisal, yakni waw sambung, kata hubung. Contoh ayat walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Dan yang bermaksud dan, itu adalah waw yang menunjukkan kata hubung, dengan berhubungnya dengan ayat-ayat sebelum ini. Okey. Contoh Allah Ta'ala sebut bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ini Allah Ta'ala sebut orang yang melakukan dosa ataupun orang melakukan sayyi'ah, kejahatan. Allah Ta'ala sebut mereka ini berada dalam neraka Jahannam. Mereka ini berada dalam neraka. Ashabun nar hum fiha khalidun, dan mereka kekal selama-lamanya. Hum fiha khalidun. Kemudian lepas ayat itu Allah Ta'ala sebut walladzina amanu, dan orang yang beriman. Dia ada sambungan daripada ayat sebelum itu. Waw itu menunjukkan kata hubung, yakni berhubung je dengan ayat sebelum. Waw, kita membaca walladzina amanu, huruf waw di situ. Ada juga huruf waw yang bermaksud sumpah. Kita menyebut wallahi, aku tak buat benda itu, wallahi. Kita menyebut waw itu dengan sumpah. Sumpah dengan Allah, yakni demi Allah, wallahi, demi Allah. Waw itu adalah sumpah. Di dalam Al-Quran, tuan-tuan para pendengar dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa ayat, ada ayat yang Allah mulakan dengan sumpah ke atas terhadap makhluknya. Allah bersumpah terhadap makhluknya. Dan sumpahan Allah bersumpah terhadap makhluk, ada makhluk dari sudut masa, ada makhluk dari sudut buah-buahan, tanam-tanaman. Ada masa, ada sumpah dari sudut tempat. Ada ke tempat, ada. Dalam surah At-Tin, memula Allah bersumpah dengan buah. Wat-tini, demi buah tin. Waz-zaitun, dan juga buah zaitun. Wa-turi sinin, demi Tur Sinai yang berada di Mesir, tempat Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa-turi sinin, itu tempat. Allah bersumpah dengan tempat. Allah bersumpah dengan buah-buahan, tanam-tanaman. Wat-tin, waz-zaitun, itu tanam-tanaman, buah-buahan. Dan Allah juga bersumpah dengan masa. Apa masa? Wal asri, demi masa. Selain pada masa, waktu. Yang ni ada waktu siang, ada waktu malam, ada waktu fajar. Wal fajri,
wal-laili, waktu malam, wasyamsi, demi matahari, wadduha, demi matahari yang naik. Ini semua waktu menunjukkan masa yang Allah bersumpah terhadap makhluknya. Persoalannya sini tuan-tuan sekalian, kenapa Allah bersumpah dengan makhluk, terhadap makhluk? Okey, kenapa Allah bersumpah terhadap makhluk? Jawapannya tuan-tuan sekalian, ulama menulis dalam kitab-kitab ulum Al-Quran umpamanya, Allah bersumpah dengan makhluk ini bukan bermaksud Allah butuh kepada makhluk, tidak. Bukannya Allah memerlukan kepada makhluk, bukan demikian. Allah bersumpah terhadap makhluk ini, yang pertama sekali nak menunjukkan di situ adanya perkara yang serius, ataupun perkara yang penting, ataupun adanya perkara kesungguhan di situ yang Allah nak sampaikan kepada hamba-Nya. Allah bersumpah terhadap makhluk, ada benda serius yang Allah nak beritahu kepada kita. Dan Allah nak menceritakan, yang keduanya Allah nak menceritakan keistimewaan sesuatu perkara yang Allah sumpah itu terhadap makhluknya itu, supaya orang-orang yakin akan kebenarannya. Dan Allah tidak butuh pun kepada sumpah tersebut. Allah tak perlu pun kepada sumpah. Tapi ada perkara yang sangat-sangat penting untuk diberitahu kepada manusia terhadap makhluk yang Allah sumpah itu. Itu maksudnya, bukan kata Allah bersumpah dengan makhluk, Allah bersumpah dengan masa, tempat ini kerana Allah perlukan, Allah butuh. Tidak, Allah tak butuh, Allah tak perlu. Cuma nak beritahu kepada kita, kalaulah Allah sumpah dengan makhluk ini, ada benda penting yang Allah nak sampaikan kepada kita. Kalau kita sesama manusia, tuan-tuan sekalian, para pendengar, kita bersumpah, orang mudah percaya. Contoh kita kata, minggu lepas Perdana Menteri ada datang kat tempat saya ni. Orang bila dengar, boleh percaya ke tidak ni? Perdana Menteri mai kat tempat dia, boleh percaya ke tidak? Tapi bila dia menyebut, wallahi, demi Allah, bermaksud dia bersumpah di situ, wallahi, Perdana Menteri datang kat tempat saya ni. Jadi orang pun ada keyakinan. Itu makhluk sesama makhluk, manusia dengan manusia, apatah lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala bila mana bersumpah terhadap makhluk, nak beritahu adanya perkara penting di situ, adanya keistimewaannya di situ, adanya manusia perlu mengambil pengajaran apa yang Allah sebut dalam sumpahnya terhadap makhluk. Itu yang dimaksudkan, tuan-tuan. Okey, moga menjadi manfaat kepada kita semua, kita mengetahui kenapa Allah bersumpah terhadap makhluk. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat, para pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita lihat terlebih dahulu berkait dengan surah Asy-Syams ini, surah matahari ini. Pendahuluan mengenai surah Asy-Syams, Allah mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagai pemisah antara surah dengan nama Allah yang Maha Pemurah dengan lagi Maha Penyayang. Allah mulakan dengan ayat wasyamsi wadduhaha, demi matahari dan cahayanya di permulaan siang. Baik. Surah Asy-Syams ini maknanya adalah matahari. Asy-Syams maknanya adalah matahari. Itulah surah yang ke-91, mengandungi 15 ayat, dan surah ini adalah surah dinamakan surah Makkiyah. Okey, surah Makkiyah. Dalam Al-Quran, dalam kitab ulum Quran pun ada menyebut berkait dengan Al-Quran, ayat ada penurunan ayat, adanya ayat Makkiyah dan juga adanya juga ayat Madaniyah. Bila sebut ayat Makkiyah, menunjukkan bahawa ayat tersebut diturunkan sebelum hijrah Nabi SAW. Bukan bermaksud ayat itu diturunkan di Makkah semata-mata, tapi yang lebih tepat adalah ayat yang diturunkan sebelum hijrah Nabi SAW dan selepas hijrah Nabi SAW, turunnya ayat-ayat ataupun wahyu dinamakan sebagai ayat Madaniyah. Ayat Madaniyah kerana adanya juga selepas hijrah Nabi SAW, selepas hijrah Nabi SAW adanya juga ayat yang turun di Makkah. Maka itu dinamakan ayat Madaniyah kerana selepas hijrah Nabi SAW. Baik, hubungan surah Asy-Syams ini dengan surah sebelumnya, yakni surah Al-Balad, nak menunjukkan kepada kita di sana ditutup dengan menyebutkan golongan kanan dan golongan kiri dalam surah
Al-Balad. Dan di dalam surah Asy-Syam ini diulang menyebut kedua golongan tersebut, adanya golongan kanan dan juga adanya golongan kiri, bahawa akan beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Ya, orang yang menyucikan jiwanya. Ada disebut qad aflaha man zakkaha dalam surah ini. Wa qad khaba man dassaha, dan rugilah orang yang mengotorinya, yakni orang yang mengotorkan jiwanya. Kerana jiwa manusia itu mempunyai tabiat sukakan kebaikan dan keburukan, serta petunjuk dan juga kesesatan. Seterusnya diperkatakan kisah kaum Samud yang membunuh unta betina sebagai mukjizat Nabi Saleh alaihi salam, lalu Allah membinasakan kepada mereka. Baik, kita lihat terlebih dahulu Allah Ta'ala sebut wasyamsi wadduhaha, demi matahari dan juga cahayanya di permulaan siang. Wal qamari idza talaha, dan bulan apabila mengiringinya. Ini dengan bulan pula, tadi matahari. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila mengiringinya. Baik, kita lihat dua ayat terlebih ni dulu tuan-tuan sekalian. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Kita lihat dua ayat ini dulu. Allah bersumpah dengan nama matahari yang bersinar menerangi alam pada permulaan siang, menyebabkan suasana gelap yang meliputinya pun hilang. Nak beritahu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala di sini boleh menghilangkan kegelapan alam ini dengan adanya cahaya matahari, dengan adanya sinaran matahari tersebut menyebabkan manusia boleh melakukan pekerjaan pada waktu siang dan menghilangkan segala kegelapan alam yang ada. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala dibuktikan dengan adanya matahari dan juga cahayanya. Dan disebut lagi di sini tuan-tuan sekalian, dan bersumpah dengan menyebutkannya bulan, wal qamari idza talaha, apabila dia terbit malam pun menjadi terang. Tadi matahari, adanya matahari ni hilangnya kegelapan. Bila terbitnya bulan, wal qamar, terbitnya bulan, maka hilanglah suasana pada waktu siang itu, maka malam pun menjadi terang dan mengiringi terbenamnya matahari. Inilah juga nak menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur, yang mentadbir alam ini mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, kerana di situlah Allah beri masa untuk kita berehat, Allah juga beri masa kepada kita untuk bekerja. Adanya bulan menunjukkan adanya waktu malam, dan di situlah masa itulah masa untuk kita berehat, kita tidur, kita tenang, untuk kita relax dan sebagainya. Wasyamsi, adanya matahari, di situlah masa untuk kita bekerja, mencari nafkah, mencari rezeki untuk keluarga dan sebagainya. Bukannya waktu siang untuk kita buat dosa, buat maksiat, tapi untuk kita bekerja, untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang demikian itu berlaku pada tiap-tiap separuh bulan Islam pertama. Muncullah rembulan sebaik sahaja matahari terbenam, lalu menyinarkan cahayanya pada waktu malam. Terbenamnya matahari melambangkan alam pada waktu itu seolah-olah mati. Kemudian apabila fajar subuh menyingsing dan matahari terbit, seolah-olah alam itu pun hidup kembali. Betapa tidak, kerana semua makhluk yang sudah mati menjadi hidup. Bermakna setelah manusia tidur pada waktu malam, bangunlah dia pada waktu siang, kemudian bertebarang di muka bumi untuk berusaha mencari penghidupan, sampailah menjelang petang. Waktu petang itulah melambangkan kedatangan hari kiamat. Maka matahari dan bintang merupakan dua jenis makhluk yang bertugas untuk kepentingan manusia. Tujuan Allah bersumpah dengan keduanya untuk mengingatkan akan faedah keduanya yang sangat besar. Seperti mana yang saya sebut tadi, adanya matahari dan juga adanya bulan. Nak beritahu kedua-duanya ini adanya manfaat. Kedua-duanya ini saling memerlukan satu sama lain. Kedua-duanya ini nak menunjukkan kepada kita semua kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, dan masa untuk kita bekerja dan masa untuk kita berehat. Dengan adanya matahari, manusia bangun mencari kehidupan. Dengan adanya bulan, maka manusia balik ke tempat masing-masing, berehat di rumah ataupun di tempat masing-masing.
manusia ini berada dalam keadaan rehatkan diri mereka untuk teruskan kehidupan yang berikutnya apabila matahari mula terbit kembali. Maka kedua-dua ini tuan-tuan sekalian menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan nak beritahu juga kepada kita semua akan faedah keduanya yang sangat-sangat besar kepada makhluk Allah, kepada kita sebagai manusia dan juga hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya untuk kita berfikir ataupun tidak sahaja. Tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, untuk hari ini kita hanya membaca 2 ayat sahaja, wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha. Dan untuk pertemuan kita yang akan datang, insya-Allah kita akan sambung lagi wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha, insya-Allah sehingga ke ayat yang ke-7. Hari ini kita baca 2 ayat terlebih dahulu. Untuk pertemuan yang akan datang kita cuba sambung lagi dan kita cuba memahami maksud dalam surah Asy-Syams ini supaya kita semua dapat faham ketika mana kita melaksanakan solat sunat duha, yang mana banyak kelebihan ataupun Allah janjikan melalui lisan Nabi SAW bagi sesiapa yang melaksanakan solat sunat duha ini, insya-Allah mudah-mudahan. Kita berhenti setakat ini dulu untuk pertemuan hari ini. Semoga manfaat pertemuan kita. Semoga Allah berikan kefahaman kepada kita. Semoga tuan-tuan yang sentiasa setia dengan program kita hari ini dan juga program siri amalan harian Fahami Bacaan Solat, terus istiqamah dalam kita belajar ilmu Allah SWT. Dalam masa yang sama juga kita cuba untuk faham apa yang kita baca, apa yang kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Terima kasih semua. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.